Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Mulia Raja Dato' Azwin Raja Arif, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Perlis. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Zin, Pengerusi Lembaga Pengarah Cyber Security Malaysia. Ahli-ahli panel forum program jelajah anti-scam kebangsaan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Datin Datin, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Seminar Anti-Scam Kebangsaan 2023 yang diadakan khusus sempena program jelajah anti-scam kebangsaan 2023 peringkat negeri Perlis. Alhamdulillah, setinggi-tinggi lafaz kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah hidayahnya jua dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Untuk makluman para hadirin, program pada hari ini dibahagikan kepada dua segmen. Segmen pertama adalah Seminar Anti-Scam Kebangsaan 2023 yang melibatkan sesi forum serta dialog di mana ahli-ahli panel akan berkongsi maklumat mengenai ancaman dan jenayah scam. Manakala segmen kedua pula adalah Majlis Perasmian Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat negeri Perlis yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail pada sebelah petang nanti. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan program ini secara langsung di YouTube Cyber Security Mind. Para hadirin, majlis akan diteruskan dengan ucapan aluan daripada Yang Mulia Pengerusi LPU UNIMAP. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput Yang Mulia Raja Dato' Azwin Raja Arif, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UNIMAP untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan, kecemerlangan, UNIMAP dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia General Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Zin, Pengerusi Lembaga Pengarah Cyber Security Malaysia. Ahli-ahli panel forum program jelajah anti-scam kebangsaan 2023, rakan-rakan strategik, wakil-wakil media, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan selamat datang ke Dewan Kecemerlangan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP bagi program jelajah anti-scam kebangsaan 2023 iaitu JASK 23 peringkat negeri Perlis. Sungguhnya UNIMAP berbangga kerana dapat bekerjasama dan menjadi tuan rumah untuk program yang penting ini. Bagi pihak UNIMAP, saya dengan penuh takzim ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada General Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Zin serta pasukan atas penganjuran program pada hari ini. Saya juga turut mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau sebaliknya atas kerjasama erat untuk bersama-sama menganjurkan program ini. Para hadirin sekalian, sebelum saya bicara dengan lebih lanjut, izinkan saya ceritakan sebuah ringkas tentang UNIMAP. UNIMAP memulakan pengambilan sulung pelajarnya pada 20 bulan Jun 2002 dengan jumlah pelajar hanya 116 orang. Kini UNIMAP telah mempunyai seramai lebih 12,000 orang pelajar.
Universiti ini juga mempunyai 3 kampus utama, iaitu kampus Alam UNIMAP Pauh Putra yang sekarang ni yang kita berada ni, kampus Bandar Kanga dan kampus Universiti Alam di Sungai Cucuh, Padang Besar. UNIMAP juga merupakan salah satu rangkaian Universiti Teknikal Malaysia iaitu MTUN yang memberi tumpuan dalam memperkasakan bidang latihan teknikal dan vocational atau TVET seiring hasrat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, dan pendek kata silibus di UNIMAP ni dirangka bagi memenuhi keperluan industri dan melahirkan tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Hadirin sekalian, pada hari ini kita semua hadir di sini kerana satu objektif yang sama, iaitu memastikan rakyat Malaysia kekal selamat daripada penjenayah cyber, khususnya skamer yang semakin berleluasa. Seperti yang kita sedia maklum, talian internet telah menjadi keperluan asasi untuk penggunaan seharian kita, seperti transaksi perbankan, pembelian dalam talian, logistik, media sosial, hiburan dan lain-lain. Walaupun akses kepada internet memberikan pelbagai manfaat, pada masa yang sama ia juga mendedahkan rakyat yang kurang waspada kepada kegiatan jenayah cyber seperti skam kewangan, serangan cyber, penggodaman dan kecurian identiti. Saya dimaklumkan setakat April 2023, hampir 12,000 aduan berkaitan penipuan telah diterima oleh Pusat Respons Skam Kebangsaan iaitu NSRC yang ditubuhkan pada Oktober 2022. Sementara itu, perangkaan yang diperolehi daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial iaitu JSJK di bawah PDRM, Polis Diraja Malaysia, bagi tempoh antara 2021 sehingga April 2023 mendedahkan jumlah kerugian akibat skam mencecah sehingga ringgit Malaysia 1.2 bilion. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM yang berbahagia Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dalam kenyataan media pada 12 Mei 2023 baru ini menegaskan bahawa pihak SKMM tidak akan berkompromi dengan perbuatan menyalahgunakan platform dalam talian dan komunikasi, rangkaian ataupun kemudahan dalam talian untuk tujuan skam, penipuan juga serta phishing. Oleh itu, inisiatif program jelajah anti-scam ini merupakan satu usaha yang amat penting bagi memupuk kesedaran dan menjamin keselamatan semua pengguna rangkaian telekomunikasi negara. Saya memuji pihak Celcom Digi yang telah mengisytiharkan perang terhadap scammers dengan mengambil inisiatif secara menyeluruh untuk memperkasakan masyarakat dan ekosistem untuk menjamin keselamatan dan perkhidmatan mereka dalam memerangi jenayah cyber. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin sekalian, bagi pihak UNIMAP, saya dengan berbesar hati merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Cyber Security Malaysia, pihak Celcom Digi, pihak Gabungan Bertindak Anti-Scam GBAS serta pihak Kerajaan Negeri Perlis kerana memilih kami sebagai rakan strategik bagi program ini. Kami komited dengan kerjasama seperti ini untuk menangani cabaran yang dihadapi dalam masyarakat melalui pendekatan quadruple helix yang melibatkan 4 pihak utama iaitu kerajaan, akademia, industri dan komuniti. InsyaAllah apabila minda yang hebat bersatu, kita boleh mengatasi cabaran kita melalui cara yang sinergi. Akhir kata, saya ingin menekankan sekali lagi supaya kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan untuk membina satu ekosistem dan masyarakat dalam talian yang selamat untuk semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAP
atas ucapan Alwan sebentar tadi. Balai Yang Mulia Pengerusi dan para hadirin, program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat negeri Perlis akan diteruskan dengan sesi pembentangan dan perkongsian. Untuk makluman, 5 tajuk menarik akan dibentangkan dan dikongsikan oleh panel-panel hebat pada pagi ini. Jadi bagi meneruskan acara, saya menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Datuk Frida Datuk Muhammad Pilus. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum pada semua para hadirin sekalian. Tan Sri, Puan Sri, Datuk dan Datin, and all the students from this wonderful university. Pada hari ini saya akan ada dialog dengan seorang ibu yang hebat. Sebenarnya dia ni adalah penasihat pada persatuan saya. Saya ni presiden tau daripada Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Jadi banyak siswazah di sini nanti tolong jadi member ya, ahli pada persatuan saya. Tetapi orang yang akan saya nak persilakan pagi ni adalah penasihat saya. Dia ni lebih hebat daripada saya yang seorang kedil je presidennya. Oleh itu, saya persilakan yang berbahagia Datin Fauziah Ramli, penasihat Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Dipersilakan, Datin. Maaf ya. Okey, kita mula dengan penasihat saya lah. Kalau saya tak betul buat nanti kan kena marah. At the end of the day you will understand what I mean. So dipersilakan. Sebenarnya Datin ni kan, dia ni ibu kepada kita punya YB Fahmi. Kenal tak YB Fahmi? Kenal tak? Mesti kenal ya. Ini ibu kepada YB Fahmi. Tapi ibunya lebih handal pada anak je. Dipersilakan Datin beri sedikit on your experience. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Colonel kerana sudi juga melibatkan saya dalam jelajah ini. Izinkan saya Datuk Frida untuk menggunakan rostrum. Saya nak berdiri di sana. Dipersilakan. I have to be very careful because I'm a very old lady. Okay, I can see very well. Okay, apa yang saya akan kisahkan hari ini adalah sebagai bukan mangsa scam tetapi scam survivor. I refuse to call myself mangsa scam. Saya adalah survivor. There's a lot of difference kepada anak-anak Umi yang dikasihi daripada universiti sini. Tolong ingat, apa yang Umi akan ceritakan ialah kisah
bagaimana seorang warga emas telah kena scam. Okay, it's a very straightforward sharing dan it comes from my heart. Datuk Frida, saya anggap ini sebagai satu jihad. Saya datang daripada keluarga yang biasa-biasa saja. Saya tidak terlibat dalam bisnes dan sebagainya. Saya adalah seorang pesara perkhidmatan awam. My last post was in PN's department. I retired in 2008 sebagai ketua pengarah. Malu nak sebut. Ketua pengarah bahagian ini kena scam. That's why when you look at the tagline tadi, siapa pun boleh kena scam. It's a matter of time. Okay. Saya sebenarnya malu nak bercerita tentang perkara ini. Kerana ramai di antara kawan-kawan saya dalam perkhidmatan awam, bekas bos-bos dan sebagainya, the first reaction yang saya terima ialah, bodohnya Fauziah. Puan-puan, rasa saya kan tak ramai orang yang jadi so-called mangsa mahu berkongsi pengalaman. Tapi saya sudi kerana saya anggap ini sebagai satu jihad. Yes, saya telah hilang 75,000 duit tabung haji saya. Yes, itu bukan satu jumlah yang kecil. Itu adalah pada saya jumlah yang saya telah simpan selama 50 tahun. Dan untuk makluman again kepada anak-anak muda di sini, Umi ni bukan orang yang minum kopi RM20 satu cawan. Bukan. I come from a generation yang menyimpan 10 sen dalam tabung yang harimau, tabung yang ayam tu kan. Masih lagi sampai sekarang. Jadi to me 75,000 tu adalah 50 tahun punya simpanan. Okay. That's all I have. Tiba-tiba dalam masa 15 saat, scammer itu telah kelentong Umi. Jadi saya nak cerita sikit dan kepada rakan-rakan yang seusia dengan saya, kot-kot ada dalam dewan ini, please listen carefully. Nombor satu sekali, topik yang diberi kepada saya ialah bagaimana kita nak mengelak diri daripada jadi so-called mangsa. Tapi macam saya sebut tadi, saya bukan mangsa. Saya adalah survivor. And a survivor fight. Dan ada ustaz tanya saya, redha lah. Of course saya redha. Redha tanpa usaha tak boleh ustaz. Minta maaf ya ustaz-ustaz dan ustazah. Itu sebab saya pergi jumpa dengan Colonel dekat cyber security. Dan cerita pada dia, we have to do something. We have to gather together. NGO, walaupun kami tak ada duit. Tak boleh naik kapal terbang semalam naik ETS sebab nak jimat duit. Sebab kami NGO yang tak ada duit. Kepada tuan-tuan, Tan Sri semua, sila ambil perhatian. Tolong sponsor sikit jelajah ni. Okay, sebab we are doing this for the country. Kami bukan orang politik. Tu saya ceritalah pasal anak saya tu. Ya, tak payah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang seusia dengan saya, the first thing yang kita perlu tahu, kita kena tahu berbagai-bagai jenis scam. Hari ini puan-puan yang seusia dengan saya especially dan anak-anak saya ni bagi tahu dengan mak dengan ayah. Ceritakan pada mereka. Ada Macau scam. Itu yang saya kena. Dia one off aja insya-Allah. Ada love scam yang berlanjutan sampai kadang-kadang 2 tahun kena kelentong. Sebab orang yang mengkelentongkan ini mereka pandai mengayat. Pandai mengayat betul. Dengan ayat-ayat yang fantastik. Dan targetnya ialah wanita warga emas yang aktif dalam social media. Tuan-tuan dan puan-puan, memang ramai juga di antara warga emas yang sangat-sangat, ada juga yang dah jadi TikToker. Ada. YouTuber. Ada. Alright. WhatsApp group. Ada. Anak-anak sekalian bagi tahu dengan mak, especially mak yang jadi mangsa ni bukan lelaki. Banyakkannya wanita. Okay. Letak macam-macam cerita kat dalam tu.
Lepas tu they will look at you, they will look at your IG or your Facebook, and then they'll assess you, and then dia akan call. Dan dia pandai mengayat. Love scam. Banyak, dan orang yang jadi mangsa love scam, dia tak akan bercerita sebab dia malu. Malu sangat. Macau scam tu tak malu sangat, tetapi love scam tu sangat memalukan. Kemudian ada business scam. Saya adalah juga timbalan presiden Persatuan bagi Orang Buta Malaysia. Malaysian Association for the Blind. 30 orang lebih orang buta pun kena scam. Bayangkan betapa teruknya scammer ini. Scammer ini kalau saya jumpa di akhirat nanti, siap dia. Ustaz tanya, maafkan dia. Adik, Ustaz, memang kita sebagai orang Islam, kita harus memaafkan. Tetapi, saya nak jumpa dia depan Allah di Mahkamah Agung dan saya bersaksikan Rasulullah. Saya akan nak tengok muka dia. Siapakah scammer yang lagi teruk daripada iblis dan syaitan? Saya tahu saya sekarang ni berisiko kerana kononnya kena bagi tahu ke siapa ke your staff bagi tahu hari ni sesi ini live. Ya, kepada scammer-scammer yang sedang menonton. Siap kamu. Di akhirat kamu kena jawab depan Allah. Kenapa kamu ambil duit aku 75,000? Banyak tu. Right? I may not be a millionaire, but that's all the money I have. Itu. Kemudian ada yang kawan-kawan saya yang buta tu. Orang buta pun dia nak scam. Oh, hajar betul scammer ni. Okay? Kemudian ada investment. Securities Commission ada website. Tapi diorang ni, masa saya bagi sharing macam ini dekat kawan-kawan saya yang warga emas, 5-6 orang bangun. Puan, gini-gini. Kebanyakannya semua kena scam. Kemudian ada servis. Dia tengok betapa hebatnya, betapa apakah perkara-perkara yang sedang berlaku dalam masyarakat. Maka dia gunakan senario itu untuk develop scam-scam tertentu. I give you an example. Ni sikit lagi kita nak pergi haji. Scammer akan berlagak seperti orang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah. Puan telah menerima bla 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 bla. Bila orang tu kata, kamu ni scammer lah, aku tak percaya. Astaghfirullahalazim. Puan, buruk sangka itu adalah sesuatu yang tidak digalakkan dari dalam agama kita. The scammer daripada setan terus jadi malaikat. Itu. Okey? Itu. Kemudian mates. Aduh, macam-macam. Parcel. Tiba-tiba ada satu parcel. Puan, ni baru lagi, puan. Saya ada satu parcel. You're a scammer. Saya tak pernah minta pun. Apa dia JDT ke apa benda JT ke apa benda entah. Bukan JDT, itu football. Okey. Okey, apa dia syarikat kamu? Dia tak tahu. Excuse me, you ni kan memang setan lah kau ni. Macam mana? Puan, kalau macam tu saya ambil lah parcel dia. Sah lah kau ni setan. Bukan belong to me. Kau nak suruh aku bagi kat kau buat apa? Lekal-lekal dia letak telefon. Okay, those are some of the things. Kemudian puan-puan, terutama sekali puan-puan again ya. Tolong kita yang warga emas, tolong. Tak adanya polis, kalau tak percaya tanya Datuk Nordin tu. Tak adanya polis kata, Assalamualaikum, kata polis. Kami nak hantar, tuan telah melakukan jenayah, kami nak tangkap tuan. Tak adanya polis call. Ada ke Datuk Nordin? Tak ada. Tak ada. Polis kalau nak tangkap, dia datang je ditangkap. Dia tak akan call. Boleh ke saya nak datang tangkap puan? Ada ke patut? Yang kedua, LHDN. Ini kau lama dah. Buat dek je lah, kita dah tua-tua, tak payah. Tak adanya kita, dia orang tu apa-apa. Okay? Kemudian mahkamah. Tiba-tiba, saya daripada mahkamah ni. Tak ada. Kemudian Pos Malaysia pun pasal ya. Kemudian bank, saya tak tahu orang bank negara ada kat sini. Bank, I'm from this bank. Tak ada. Dia orang banyak kerja. Tak adanya dia kuasa nak call kita. Okay? Jadi tak ada. Tolong ingat. Anak-anak Umi, tolong ingatkan mak dan ayah. Tak ada siapa yang very efficient to call your parents. Gini. Okay.
Kemudian kita kena sedar bahawa ada sesuatu yang digunakan oleh mereka. Minta maaf lah ya, ada orang tak percaya. Tetapi saya masih mengatakan bahawa saya telah mereka menggunakan something like NLP, Neuro Linguistic Program. Nanti kawan saya, Meg akan ceritakan. Okay? Dia mengayat, dia persuade kita. Fauzia, Fauzia, Fauzia. 10 kali nama saya di repeat. So that I fell into a stage of false confidence. Okay? Jadi saya terbuai-buai. Masa itulah Miss Teo daripada Amla Bank Negara, orang Bank Negara ingat, Amla Bank Negara, kata gini. Don't worry Fauzia, I care for you. Siapa pula perempuan ni yang care for me ni? Aku tak pernah kenal dia pun. Tapi masa tu kan kita dah terbuai. Maka kita pun, Allah baiknya lah pula Miss Teo ni. Dia keluarga Malaysia. Melayu ada, India ada, Cina ada. Keluarga Malaysia. Macam ni terbuai. Masa itulah dia ambil semua saya punya personal data. Fauzia, boleh tak Fauzia bagi tahu Miss Teo nombor akaun, credit card, debit card, ATM, PIN, semua saya bagi. Sebab saya dah terbuai. I went into a stage of false confidence. Kepada anak-anak still, pada kawan-kawan saya yang seusia dengan saya, tolong ingat. Kalau ada je orang, macam tu letak terus. Okay? Dan dalam kes saya ini, penyamaran itu dia menyamar sebagai polis sarjan. Pandai berlakon, boleh dapat anugerah TV3. Sebab dia berlakon. Sarjan ni, minta maaf again ya kepada PDRM, sarjan ni lah yang paling banyak buat kerja. Sibuk. Pukul marah-marah. Wah, saya ni sarjan ni, sibuk sangat ni. Puan, jerit itu. Lepas tu dia pass saya kepada inspektor. Inspektor tu elok sikit. Lepas tu ACP. ACP ni. Tapi ACP ni, ACP tu India. Dia kata, saya daripada Balai Polis Kota Baru. Kalau puan tak percaya, saya akan guna walkie-talkie ini. Ada masa tu saya teranga gini kan. Mana pula boleh pakai walkie-talkie daripada Kota Baru ke Bukit Aman. Tak kebangang, saya kata Allah, macam mana pula aku percaya? Percaya saya, pasal saya dah terbuai. Alright? Dia katanya gini. Oh, confirm Fauzia. Macam tu. Oh, pandai berlakon memang. Lepas tu dia quote, sebab dia tahu saya tahu tentang OSA, Official Secrets Act. Kalau Fauzia tak ada bagi, saya boleh dakwa Fauzia di bawah Official Secrets Act. Saya bergelumang dengan OSA tu, tak adanya pasal benda macam ni. Tapi saya dah tergamam gitu. Last but not least, apa yang dibuatnya, dia macam seolah-olah menghipnotize saya. Ya, persuasive language. Akhirnya, this person by the name of Miss Teo, the last one, kata dengan saya, Fauzia, don't worry. Miss Teo is here to help you. If you are very stressed, go out and exercise. Sleep well, dress well. So puan-puan dan tuan-tuan, kalau ada orang cakap macam kita tu, jangan percaya. Okay? Dia membuai-buaikan kita. Lepas tu, itu masa kena scam. The first thing we must do ialah kita kena bagi tahu dengan anak-anak, dengan keluarga. Pasal dia kata, don't tell anybody. Lock the door when I'm talking to you. Tak ada. Kita kena bagi tahu dengan anak-anak kita. Macam anak saya yang seorang tu terlampau sibuk. Dia tak ada masa untuk mak dia. Okay? Tapi yang dua lagi tu, saya duduk dengan saya. Saya patut bagi tahu dengan dia. Okay? Tapi saya tak nak. Sebab dia threaten. This person nanti dia tahu kat mana rumah Fauzia. Dia orang ni penjenayah jahat. Gini. So, after that, what happened? Tuan-tuan dan puan-puan, Simpang Malaikat 44 lah. Takkan jadi scam survivor ke, scam mangsa ke. Tapi kalau dah ditakdirkan, mesti ada sesuatu hikmah di sebaliknya. Okay. Masa saya dah kena tu, the next few days was really traumatic. I realized only on Sunday that my money was gone within 15 saat, 25,000, 25,000, 25,000 dalam masa 15 saat. Bila saya call tabung haji,
We don't work on the weekend. Maaf ya, tabung haji, Allah kena saman pula lah. Tak ada. Okay. Kemudian saya rasa marah, saya malu, saya sedih, saya stres. Itu normal reaction. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan diri kita terjebak dalam stage anxiety. Kita dah tua, kita relax saja. Mesti ada hikmah di sebaliknya. Kenapa Allah pilih saya? Sebab saya ada network. Saya ada network dengan PDRM. Just for the information of Datuk Nordin lagi. 3 IGP tu saya kenal baik. Saya pergi jumpa dengan Datuk Kamarudin, Head of Commercial Crime. Macam-macam saya buat. Saya pergi ke tabung haji, tanya mereka. Saya pergi ke Universiti Melaya. There is a lacuna in the law. Saya pergi ke satu universiti untuk buat scam content to be yang akan digunakan oleh semua media sosial dan sebagainya. Mungkin disebabkan saya adalah mangsa pada ketika itu dan telah dizalimi. Allah, itulah hikmahnya. Hikmahnya ialah sesiapa yang dizalimi, insya-Allah doanya dimakbulkan. Maka dengan itu saya telah memohon dan terus memohon kepada Allah melalui berhari-hari. Walaupun ustaz kata tak payah selalu-selalu buat solat hajat, saya buat tiap-tiap malam selama banyak malam memohon kepada Allah supaya doa saya dimakbulkan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, tolong, hari ini ada ombudsman di sini. Masa tu saya tahu ada ombudsman yang akan jadi mediator antara saya dengan bank saya. Sebab bila kita dah hilang duit, kita perlu kontak bank kita. Tanya kenapa sewenang-wenangnya tidak ada red flag dalam di kalangan bankers untuk detect it was an abnormal transaction. So banyak kali sesi-sesi ombudsman telah diadakan dan saya telah dapat meredakan kemarahan saya, kesedihan saya dan sebagainya. Masa itulah saya telah kena COVID. Allah uji lagi saya sebab saya dah pergi sana sini, saya kena COVID. Masa kena COVID tu saya tak menangis. Saya kata, okey ya Allah, kau nak suruh aku duduk diam-diam kat rumah? Okey, fine. Ada video call, saya call geng-geng saya dekat One Accounting Research Institute of a university. Kami wujudkan satu memorandum bagi kepada YAB Ismail Sabri and the whole 220 MPs. Dan saya juga telah dapat peluang untuk memberi taklimat kepada senator-senator sebab bos saya Tan Sri Rais Yatim is the speaker of Dewan Negara. Dan saya juga menggerakkan dan saya jumpa dengan ni bos ni, cyber security ni, dan saya pun tanya, where are your content, Colonel? So Colonel tunjuk saya all the content. I tanya all the young people, where did you show your content? YouTube. Ya Allah, YouTube? Orang tua-tua tak erti nak tengok YouTube. Okey, saya kata, tak apa. Kita akan bergerak, kita akan masukkan sebagai PSA, Public Service Announcement, in all the radio station. So saya sekarang sedang mencari content creator kepada anak-anak saya di universiti ini. I challenge you to join me to create content so that kita spread in all the TV station and all the radio station. So perjuangan ini masih berterusan. Okay, sebab they are very clever. Dia ada macam seolah-olah organized crime. Dia memang ada university scammer. Okay, dan kepada anak-anak muda di sini, Umi nak berpesan. Please, jangan berkiblatkan duit, dek. Please. Tak cantik tak apa. Janji kaya, jangan. Tak boleh sebut the real tagline, nanti kena pula. Sebab Colonel dah buat live. Hati-hati ni. Ya, jangan. Siapa yang berkiblatkan duit, duit tu penting. But it's not everything.
Kalau you kata, aku duit adalah kiblatku, ada elemen-elemen syirik. Faham ke? Faham. Faham kan? Tak boleh. Sebab ada kemungkinan anak-anak muda juga direkrut untuk jadi scammer. Sebab dalam kerja-kerja kemasyarakatan yang saya buat dengan orang-orang muda di sekolah menengah, di college dan di universiti, for the last 10 years, I can easily say that money is everything now to young people. Sebab korang kan suka minum benda yang mahal tu. Kopi-kopi yang mahal tu kan. Dapat duit, belanja. Dapat duit, belanja. Lifestyle. Macam tu. Kami dulu tak, generasi kami tak ada. So I challenge all of you here, Tan Sri, orang-orang daripada bos-bos daripada Unimap ni, saya challenge anak-anak anda di sini supaya join me in order for us to create content. Okay. Kemudian saya juga ingin supaya kita sama-sama, kalau ada some people who are in the legal profession, to also look at the law. There's a lacuna in the law. Saya pergi jumpa Dekan Fakulti Universiti Malaya, Fakulti Undang-Undang, to check whether, why is it that, correct me if I'm wrong, PDRM, tidak ada satu scammer pun yang pernah kena tangkap. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada jawapan. Tak ada lah tu. Okay? Sebab you have to look at the law again. It's so difficult to show evidence that there is such a thing as the fraud here. They use the word fraud. Saya boleh mengatakan we should do something to the Evidence Act. Sebab masa saya kerja dulu, saya telah menggubal sesuatu untuk meminda Evidence Act, giving children giving evidence in court via CCTV. Itu projek saya dulu. Boleh pindah. So kita patut work towards that. 5 minutes more. Okay, 5 minutes more. Okay, thank you. Okay, today's program is a coalition of NGO and government agency, dan saya sangat-sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan supaya last kali daripada saya kepada puan-puan, saya nak ingatkan sekali lagi. Saya ingatkan diri saya juga. Sudah-sudahlah tu kita going on Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Puan-puan, kita dah nak pergi dah pun. Lagi beberapa tahun lagi saya, mungkin tahun depan saya dah pergi menghadap Allah. Tak payahlah. Biarlah orang-orang muda je. Sebab kalau sehingga pagi tadi, saya masih dapat lagi orang-orang muda nak jadi follower saya. Saya kena sedar, saya ni dah tua. Takkanlah ada orang muda-muda yang handsome-handsome, doktor lah, engineer lah, lawyer lah, nak berkawan dengan saya. Tak logik kan? Logik ke tak logik? Tak logik. So they are all scammers. Okay? So tak payah. Because they can become, you can become a victim of the love scam. Okay, last but not least, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya harap, again, saya nak appeal kepada tuan-tuan yang berkeupayaan untuk memberikan sokongan kepada kita punya ni, kumpulan grup bertindak anti-scam. Gebas, Jebas, Gebas. Ya, sekalung tahniah kepada cyber security yang sentiasa bersemangat untuk menerima cadangan-cadangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf kalau terlampau emosi. Ya, terima kasih Datuk Frida. I know Terima you are. kasih banyak-banyak Datuk Fauzia. Thank you.